Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati wa salatu al-qa'imah dan al-wasilah. La tukhliful mi'ad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dikasihi dan dirahmati Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan hendaklah kamu jangan mati kecuali setelah kamu menjadi orang Islam yang sempurna. Sidang Jumat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini tarikh 1 Januari ataupun Mukarram 2021 miladi. Berarti 2021
lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Sidang Jumaat, setiap agama yang ada di atas muka bumi ini mempunyai kiraan tahun masing-masing, mengikut peristiwa penting bagi agama-agama tersebut. Islam berdasar kepada peristiwa hijrah. Itu kiraan tahun dalam Islam mengikut peristiwa hijrah Nabi SAW daripada Mekah ke Al-Madinatul Munawwarah. Dan Islam mengira mengikut peredaran bulan. Oleh kerana kira mengikut peredaran bulan ini berkaitan tepat dengan bulan-bulan atau masa-masa untuk ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti puasa. Apabila datang Ramadan, maka puasalah umat Islam. Begitu juga haji, zakat. Pentingnya ibadat-ibadat dalam Islam dia ada kaitan dengan peredaran bulan dalam setahun. Manakala Kristian, kiraan tahun mereka berdasar kepada kelahiran Nabi Isa alaihi salam dan dikira mengikut peredaran matahari. Yang mana peredaran matahari ini berkaitan tepat dengan musim. Seperti musim panas, musim kemarau, musim banjir dan sebagainya. Manakala Buddha, agama Buddha dia kira tahun mereka adalah berdasar kepada tarikh kematian Buddha, pengasas agama Buddha. Dan dia juga dikira mengikut peredaran matahari. Berarti setiap agama di atas muka bumi ini kiraan tahun mereka mengikut peredaran matahari. Adapun Islam tunggal di atas muka bumi ini agama yang mengira takwim adalah mengikut peredaran bulan. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Tahun baru umat Islam tidak dituntut supaya menyambut. Berarti umat Islam tidak boleh menyambut tahun baru Masihi. Tahun baru mana-mana saja. Kerana raya dalam Islam hanya Aidil Fitri dan Aidil Adha. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Walaupun hari ini tahun baru mengikut peredaran matahari, maka patutlah kita mengambil iktibar dan pengajaran daripada cukupnya sekeliling setahun peredaran matahari. Hari ini hari tahun baru. Berarti kemarin cukup setahun bagi kita, umur kita. Jadi perkiraan tahun adalah perhitungan umur seseorang. Nak tahu umur berapa? 50 sampai ke 51. 51 kira dari 52 adalah mengikut perhitungan peredaran matahari yang dikira ramai oleh manusia di atas muka bumi ini. Oleh itu sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Umur adalah masa yang diberi Allah kepada manusia untuk manusia hidup di atas muka bumi ini. Allah bagi hidup kepada kita. Di samping Allah bagi umur kepada kita. Berarti Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidup seseorang serta dia menentukan berapa lama dia nak hidup di atas dunia. Kita mesti ingat selalu bahawa hidup kita ini adalah pemberian Allah. Kita nak hidup sendiri tak boleh. Kita nak buat hidup sendiri tak boleh. Ibu bapa nak buat hidup kita tak boleh. Allah yang menghidupkan kita, berarti Allah yang memberi hidup kepada kita. Di samping dia menentukan masa 50 ke, 70 ke, 80 ke, maka kesemua itu adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Hidup bagi manusia dalam kepercayaan umat Islam ada dua masa.
Yang pertama, hidup di dunia. Dan yang kedua, hidup di akhirat. Hidup di dunia adalah masanya hanya sementara. Manakala hidup di akhirat, masanya kekal buat selama-lamanya. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hidup seseorang manusia di dunia ini merupakan kepala modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, dan kepala modal dalam sehari sama banyak Allah bagi. Semua 24 jam. Tak ada orang lebih, tak ada orang kaya, tak ada orang ada pengkat yang mempunyai masa kepala modal lebih daripada orang miskin, tak ada. Orang kaya kepala modal 24 jam dari sehari semalam. Orang miskin juga 24 jam modal sehari semalam. Orang kenamaan, orang ada pengkat tinggi, kepala modal hidup harian dia hanya 24 jam. Begitu juga orang yang tidak ada kenamaan, orang yang tidak ada pengkat, orang hina, orang papa, juga kepala modal 24 jam. Sama saja. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kepala modal hidup inilah manusia akan menggunanya dengan sebaik-baik dan secermat-cermat dalam melayarkan bahtera hidupnya, agar hidupnya menjadi baik dan berjaya. Kejayaan hidup yang sebenar bagi mukmin ialah mendapat keredaan Allah. Itulah hidup yang sebenar. Berarti manusia akan mengguna kepala modal dalam 24 jam sehari ini untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk menghabiskan masa demi mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sikit masa Allah bagi kepada kita. Sikit Allah bagi masa kepada kita dalam sehari. Oleh itu, cermatlah kita mengguna masa. Rakyat sebanyak mungkin kita mengguna masa, dalam arti kata kita guna masa walaupun 6 winati, kita gunalah untuk berfaedah. Jangan kita mengkhianat masa. Jangan kita melalaikan masa, mensia-siakan masa sehingga sejam 2 jam sehari dengan tidak ada arti dalam hidup kita. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, masa sangat-sangat berguna bagi umat Islam. Sebab itu umat Islam tidak mensia-siakan. Tidak menghabiskan masa di kedai-kedai kopi dengan sia-sia, dengan tidak ada arti dalam hidup untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam arti kata kita nak mencari keredaan hidup di atas muka bumi ini, nawi Allah reda hidup kita, nawi Allah kasih kepada kita, nawi Allah setuju dalam hidup kita di dunia ini, kita kena tahu apakah dia hakikat hidup di dunia ini. Apakah hakikat hidup di dunia ini? Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun. Walad daril akhirati khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan permainan dan sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Itu dia kehidupan dunia. Permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu mau berfikir? Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat ini jelas. Kehidupan dunia yang dipenuhi dengan hiburan, yang dipenuhi dengan macam-macam kebaikan. Tapi ingat, 1% saja yang Allah bagi nikmat kepada manusia dan kepada makhluk-makhluk di atas muka bumi ini. Nikmat Allah 100%, dia bagi di dunia hanya 1%, 6%. 99% lagi Allah cedek nawi kepada manusia di dalam syurga pada hari kiamat nanti. Sikit saja nikmat Allah bagi kepada manusia di dunia ini, 1%. Tubuh kita berasa banyak habis cekak dah. Penuh dengan bukit, bukau, penuh dengan kebun-kebun, dengan harta, penuh dengan segala-galanya. Tapi kita ingat, kesemua itu merupakan hiburan. Permainan yang sia-sia saja.
Oleh itu sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apabila kita tahu kata Allah bagi hidup kita ke atas dunia ni, lepas tu dia bagi nikmat kepada kita, bagi rezeki kepada kita, bagi pengkat, bagi apa-apa saja merupa nikmat. Kenapa Allah beri hidup kita, lepas tu dia beri benda ni? Gapo? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadat kepadaku, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita hidup di atas muka bumi ini, hidup kita yang diberi oleh Allah, masa umur kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sana berapa banyak nikmat-nikmat, tempat duduk kita, harta kita, kesihatan kita, semua itu Allah bagi kepada kita untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadat dalam bentuk sembahyang, puasa, haji, zakat, dan semua amalan, sebab semua perbuatan, semua tingkah laku kita, sama ada perkataan ataupun perbuatan kita, dikira ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila disertai dengan dua syarat. Yang pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena dengan syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Berarti kita kena sedar, di atas dunia ini Allah bagi hidup kepada kita, bagi masa, bagi umur kepada kita untuk mengabdikan diri kepada Allah. Di sana dalam satu ayat dalam surah Al-Mulk, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan bagi kebaikan kepada kita. Tuhan bagi keburukan kepada manusia. Tuhan bagi pangkat kepada manusia. Tuhan bagi rezeki kepada manusia. Tuhan bagi kesihatan kepada manusia. Dan Allah bagi sakit kepada manusia. Macam-macam Allah bagi kepada manusia mengikut kehendaknya. Tujuannya adalah untuk nak menguji. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mati dan hidup manusia di atas muka bumi ini adalah bertujuan hendak menguji. Nak totsa. Nak periksa tengok siapakah di antara kamu yang paling baik amalan. Siapakah di antara kamu yang paling baik amalan. Rezeki yang Allah bagi kepada kita, sebanyak manakah kita mengguna untuk menjadi amalan yang paling baik? Masa yang Allah bagi kepada kita, sebanyak manakah kita mengguna untuk beribadat kepada Allah dalam arti kata amalan yang paling baik? Pengkat yang Allah bagi kepada kita, sebanyak manakah kita mengguna untuk menjadi amalan yang paling baik? Anak-anak yang dibagi oleh Allah kepada kita, sebanyak manakah kita mengguna anak kita dalam mendidik mereka agar kita menjadi orang yang melakukan amalan yang paling baik? Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita sedar dan kita insaf bahawa hidup kita di atas permukaan bumi ini diberi oleh Allah, dijaga oleh Allah. Lepas tu dia beri peraturan hidup untuk kita hidup bagaimana hak dia nak. Allah nak menguji kita. Apa dia nak menguji? Dia kena ada cara hak Allah bagi kepada kita. Kena kedak dengan kehendak dia. Bukan kata nak lepas kita hidup tadi ya, ikut kita nak duduk balah mana, nak buat gapo ikut kita. Lepas tu Tuhan nak tolak. Tak boleh. Tak jadi. Allah bagi peraturan hidup kepada kita. Kita boleh hidup mengikut peraturan yang ditentukan oleh Allah atau tidak. Allah bagi syariat, bagi hukum hakam. Segala-galanya Allah bagi untuk menjadi pedoman hidup kita. Kemudian Allah bangkit seorang Nabi Muhammad SAW untuk menjadi tuayang contoh kepada kita. Allah menurunkan Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup kepada kita. Siapa yang boleh mengikut Al-Quran dalam hidupnya? Siapa yang boleh hidup mengikut sunnah Nabi SAW, maka dia lepas daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya siapa yang tidak boleh hidup mengikut pedoman hidup Al-Quranul Karim,
Hidup mereka bercanggah dengan Al-Quran. Hidup mereka tidak mengikut sunnah Rasulullah SAW. Maka mereka tidak berjaya. Tak lepas daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tadhakkarun. Dalam surah Al-A'raf, Allah perintah kepada Nabi Muhammad SAW, suruh kata kepada manusia, Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Hendaklah kamu semua ikut apa yang diturunkan dari Tuhan kamu kepada kamu, yaitu Al-Quranul Karim. Ini kamsang daripada Rasulullah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu semua ikut Al-Quranul Karim. Nak bernikah kahwin, mengikut Al-Quranul Karim. Nak berekonomi, kena turut aturan Al-Quranul Karim. Nak berpolitik, hendaklah kamu turut Al-Quranul Karim. Nak memerintah, hendaklah kamu ikut Al-Quranul Karim. Nak berakidah, beriman, mentauhidkan Allah, beribadat, berakhlak, hendaklah kamu ikut Al-Quranul Karim. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan turut hak lain selain daripada Al-Quran. Perintah suruh turut Al-Quran di setiap jenis, setiap perkara, setiap amalan, dan melarang jangan ikut selain daripada Al-Quran. Ulama tafsir memberi pengertian, jangan ikut manusia yang mengajak kamu kepada kesesatan. Jangan ikut syaitan yang mengajak kamu kepada kesesatan. Jangan mengikut manusia-manusia yang mengajak kamu berlawan dengan Al-Quranul Karim. Jangan turut. Dalam kita nak berfikir, jangan ikut fikrah, jangan ikut fikiran-fikiran yang dibuat oleh Yahudi dan Kristian. Banyak ideologi, pahaman-pahaman yang direka oleh musuh Allah Subhanahu wa taala, yang direka oleh Yahudi, maka jangan turut. Wala tattabi'u min duni awliya. Kerana ideologi mereka adalah bercanggah dengan Islam, seperti ideologi komunis, ideologi Chatnium, ideologi nasionalisme. Kesemua itu ideologi pahaman yang direka oleh musuh Allah Subhanahu wa taala yang bercanggah dengan Islam. Maka ayat ini wala tattabi'u min dunihi awliya. Di sana banyak sistem-sistem, peraturan-peraturan ekonomi, peraturan politik, peraturan pendidikan yang direka oleh musuh Allah Subhanahu wa taala, jangan turut. Dan di sana banyak juga orang-orang mereka tentang peraturan nak berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Peraturan cara nak beriman kepada Allah. Peraturan cara nak berakhlak kepada akhlak dengan akhlak baik. Peraturan nak mentauhidkan Allah yang direka oleh manusia, bercanggah dengan Islam, maka jangan turut. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan turut. Kalau turut, kita nak berakidah, kita nak beriman kepada Allah, kita nak mentauhidkan Allah, kita nak beribadat kepada Allah, kita nak berakhlak sebagaimana akhlak yang dikehendaki oleh Allah, kita kena turut Quran, jangan turut manusia buat. Banyak manusia buat peraturan nak mentauhidkan Allah. Banyak manusia nak buat peraturan nak berakidah. Banyak manusia dah ada buat peraturan cara nak beriman kepada Allah. Banyak manusia yang ada buat peraturan dan nak berakhlak. Sebenarnya itu semua adalah persu kerana bercanggah dengan peraturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah kita mengulang kaji tentang umur kita. Lain kita berapa tahun dah? 60, 70, 80. Sebanyak manakah kita bersama dengan ahli Islam? Sebanyak manakah masa kita, umur kita hidup di atas dasar Islam yang sebenar? Kalaulah banyak masa hidup kita keluar daripada Islam, banyak amalan-amalan perbuatan kita keluar daripada peraturan Islam, peraturan Al-Quranul Karim. Kalaulah amalan-amalan kita, perbuatan harian kita jauh daripada sunnah Nabi SAW, saya berseru kepada diri saya sendiri dan kepada sidang Jumaat sekalian, marilah kita bertaubat. Marilah kita bertaubat kepada Allah. Marilah kita beristighfar. Mudah-mudahan segala kesalahan yang kita lakukan sebelum daripada ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita hidup dengan hidup baru, hidup bersama dengan Al-Quran, hidup di atas dasar Islam yang sebenar, hidup di atas dasar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berjaya di dunia dan di akhirat.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu was-sami'ul alim. Wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimati min kulli dzamb fastaghfiruh. Innahu wal ghafurur rahim. Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Wahai sekalian hamba Allah, saya berwasiat dan berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada sidang Jumaat sekalian, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah, sama-samalah kita mentaati Allah, agar kita tergolong dalam golongan manusia yang berjaya dan diredai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, hidup di dunia hanya sementara. Segala pemberian kita, pemberian Allah kepada kita, sama ada baik ataupun buruk, semua itu Allah nak cek, nak uji, nak tursa kita. Kita terimalah ujian Allah dengan baik. Kalau dia bagi ujian dengan baik, al-hasanat, kita jaga-jagalah mengguna al-hasanat kebaikan itu kena dengan peraturan yang dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah uji kita dengan as-sayyi'at, dengan keburukan, miskin, sakit, susah, apa, kita menghadapilah ujian itu dengan sabar. Sabar kerana Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, hidup kita di dunia ini, Allah nak uji nak tengok siapakah yang berhak menjadi ahli syurga pada hari kiamat nanti. Siapakah dari antara kamu yang berhak menjadi ahli syurga pada hidup yang kedua nanti, iaitu hidup akhirat. Hidup di dunia hanya sementara, tak lama. Kita akan habis, akan hilang. Harta-harta kemewahan dan apa saja nikmat yang Allah bagi kepada kita akan lenyap dan hilang. Tak lama. Adapun hidup kita yang kedua di akhirat nanti, hidup kekal abadi buat selama-lama, tidak ada pengakhiran. Tidak ada hujung jatuh. Tak tahu apabila masa kekal. Kalau hidup di dunia kita ini kena dengan kehendak Allah, menjadi hamba Allah yang betul-betul beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup di atas dunia mengikut peraturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah kita dibagi syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kekal dalam syurga nanti dengan menikmati 99% nikmat yang Allah sediakan kepada ahli syurga nanti. Dan sebaliknya, kalau kita hidup sebentar, hanya sementara ini, kita rusak. Jauh daripada Islam, jauh daripada peraturan Islam, jauh daripada Al-Quran, jauh daripada sunnah Nabi SAW. Sekalipun kita ada pengkat yang tinggi menggunung sampai ke langit, sekalipun kita milik harta yang banyak sedunia ini, harta kita sore, tapi kita tidak mengikut peraturan hidup yang ditentukan oleh Allah, celaka dalam hidup kita di dunia ini, membuatkan dia menjadi ahli neraka yang penuh dengan azab dalam neraka pada hari kiamat nanti. Waliyazbillah min dzalik. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, marilah kita sedar, marilah kita insaf bahawa umur kita sentiasa berubah dari setahun ke setahun, daripada abad ke abad. Maka kita harap semoga peredaran umur kita menjadi pengiktibaran kepada kita. Semoga kita menjadi hamba Allah yang benar-benar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة